TV KPM. Didik TV KPM. Bagaikan putri kisah hayalan yang hidupnya suci dan sempurna, tapi sayang hanyalah impian. Bestnya lah kalau dapat jadi putri kan, ada taman, boleh bermain. Tapi jadi gadis moden pun best juga, boleh bermain aplikasi di gadget. Nak main apa hari ni? Ni butang apa ni? Tak pernah nampak pun butang ni. Kalau tekan, tak apa ke Wah, nak tekan lah. 3, 2, 1. Kenapa ni? Tersebutlah kisah dahulu kala, dua puteri. Tuan Putri, Tuan Putri, maaf. Saya nak bertanya, saya ada dekat mana ni? Tuan Putri? Putri pertama. Saya dekat mana ni tempat ni? Saya tak tahu pun ni tempat apa ni. Merawat daun. Mira berada di Taman Si Putri. Taman Si Putri? Ya. Macam mana saya boleh ada dekat Taman Si Putri ni? Tapi banyaknya permainan-permainan yang menarik. Ya. Tadi saya nampak Tuan Putri bermain alatan permainan tu. Apakah permainan tu? Oh, Mira nampak saya main ni adalah batu seremban. Batu seremban? Betul. Bagaimana pula dengan kanak-kanak di sebelah tu? Saya nampak dia sedang bermain permainan juga. Ya, kanak-kanak ini sedang bermain layang-layang. Layang-layang, wah menariknya. Kita ada permainan batu seremban, kita ada permainan layang-layang. Mesti banyak yang kita nak main hari ni kan? Betul. Wah, menariknya. Inilah Taman Putri tu. Ya, betul. Wah, suka-suka. Tapi kan, sebelum kita bermain di Taman Putri ni, kita kena buat SOP juga. Betul tak? Betul, Mira. Wah. Okey. Kalau macam tu, ayo kita nyanyi bersama-sama. Ya. Jom. Jauhkan diri dari COVID-19. Jauhkan diri dari COVID-19. Jagalah kesihatan, pakai pelitup muka, jaga jarak semita, cuci tangan. Itu dia. Mungkin saya boleh sanitasikan tangan Tuan Putri kita walaupun kita di dalam. Terima kasih, Mira. Sama-sama. Walaupun kita di Taman Si Putri, kita tetap kena patuh juga kepada SOP. Betul tu, Mira. Tuan Putri Ya. Dan kepada anda semua yang sedang menonton sekarang, seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir, di mana hari ini kita nak belajar subjek ataupun mata pelajaran untuk prasekolah, iaitu Taman
taman si Putri. Bestnya. Macam-macam permainan kita ada. Dan bersama-sama dengan Mira hari ini, kedua-dua orang puteri kita yang ayu jelita. Tadi kita dah bermain ataupun dah tengok adik-adik kita main layang-layang, main batu seremban. Apa lagi yang kita nak main hari ini dekat Taman Puteri ni? Okey Mira, hari ini murid-murid akan belajar tentang permainan tradisional. Permainan ini merupakan permainan warisan budaya dahulu kala. Okey Mira. Okey, di samping itu juga murid-murid akan belajar apa? Belajar mengeja, menamakan permainan tradisional dan cara bermain. Seronok, tahu? Seronok. Macam tu maksudnya saya pun berpeluang untuk main jugalah kan Puteri? Betul. Betul. Wah, menariknya. Okey, kita nampak dekat situ ada batu seremban, ada congkak, ada layang-layang kan? Macam mana kita nak eja satu persatu ni kan? Mesti susah. Sebab tadi saya hanya bermain di gadget sahaja. Bila saya dah masuk taman ni, banyak sangat yang menarik. Ya, Betul. kita akan bermain Kita permainan ni dan juga nanti kita akan buat layang-layang. Wah. Jadi boleh tengok permainan yang kanak-kanak dahulu mainkan. Wah, menarik. Tapi sebelum tu, kita berhenti berehat dulu boleh Puteri? Boleh Mira. Sebab saya pun macam nak cari jugalah dekat atas kepala. Saya tengok Puteri punya tu cantiknya aksesori Tuan Puteri kita. Kita berhenti berehat seketika ya? Boleh. Kita kembali Okey. selepas ini. Ya. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang terbang melayang di tengah padang, ingin saya hiburkan. Alamak, layang saya tersangkutlah. Macam mana ni? Macam mana saya nak buat ni? Layang saya tersangkut. Tuan Puteri. Tuan Puteri, apa yang sedang berlaku ni Tuan Puteri? Macam mana ni Mira? Kenapa? Layang-layang saya ni tersangkut. Layang-layang tersangkut. Alamak tingginya. Ya, dah tarik. Cikgu Tak Lina dapat. main dekat mana tadi? Saya bermain di tengah padang. Tetapi murid-murid, kita juga boleh bermain di tepi pantai. Kemudian, layang juga boleh dimain di kawasan lapang yang ada angin. Wow, menariknya. Saya tengokkan Tuan Puteri, layang-layang milik Tuan Puteri tu ada banyak warna lah. Betul, kita warna-warni bagi menarik minat murid-murid untuk terus bermain. Wah, tapi kan layang-layang ni diperbuat daripada apa Tuan Puteri? Cuba Cikgu Zurina teka. Layang-layang boleh diperbuat daripada kertas ataupun apa-apa barang yang nipis dan ringan. Okey. Okey. Macam mana ni Tuan Puteri? Kita nak ambil layang-layang tu ke? Bukan, tak apa. Itu kita akan ada kat segmen seterusnya. Sekarang, Mira dengan Cikgu Zurina nak tahu tak permainan tradisional yang ada dekat Malaysia ni? Nak tahu. Kita akan belajar mengenal nama permainan tradisional. Okey, murid-murid pun bersedia di rumah ya? Okey. Sebelum itu, di atas meja Mira, saya sediakan 6 jenis kad bergambar. Okey? Okey. Jadi apabila saya nak mengajar, Mira akan padankan gambar tersebut dengan papan pintas saya. Wah. Okey, boleh. Cikgu Zuriana dah bersedia juga? Ya, sudah sedia. Kita akan mengeja dan menamakan permainan tradisional. Okey, permainan pertama. Okey, kita tengok slide sekejap lagi. Permainan pertama di manakah dia? Kita penuh misteri ni. Cuba teka. Kita akan cuba cari ataupun saya teka. Boleh? Teka. Saya teka. Kalau tak macam tu, mungkin cikgu boleh cari dengan menggunakan cikgu punya tongkat sakti.
tak apa. manakah dia? Tongkat sakti saya tak ada, tapi saya ada jari-jari yang sakti. Okey, cuba tengok di sebelah Mira yang bawah sekali tu. Baik. Cuba Cikgu Zuriana eja di tepi sekali tu. Yang sini ke? Yang sebelah Mira. Yang sebelah Mira ni? Di sini. Ya, di bawah. Bawah? Cuba eja. Yang itu ejaannya ialah B-A-T-U-T. Batu. Murid-murid di rumah ikut bawah dia. S-I S-I-S-E R-E-M R-E-M-R B-A-N ban. B-A-N ban. Seremban. Seremban. Salah. Seremban. Seremban tu nama daerah, Mira. Okey, Cikgu Zuriana sebut sekali lagi. Apa nama permainan di sebelah Mira? Yang permainan saya mainkan tadi, Mira, ialah batu seremban. Okey, sekarang ada task atau tugasan. Mira cuba cari gambar di sebelah sana. Mana batu seremban tu dan lekatkan dengan betul. Okey. Batu-batu, di manakah batu seremban? Saya cuba cari ya. Kalau dah nama pun batu, mestilah anak permainan ni daripada batu. Betul tak cikgu? Betul ke Cikgu Tapi Zuriana? tak semestinya, Mira. Dia boleh dimainkan dengan batu ataupun apa-apa benda yang bulat atau lembut yang kita boleh genggam. Berdasarkan bayangan batu tersebut, cuba cari. Okey. Mana gambar batu? Saya cari. Sudah semestinya yang ini. Betul tak? Mudah-mudah semua betul tak gambar pandai tu? Mira. Okey, sekarang kita tengok. Mira padankan mengikut nama yang sebenar di situ. Okey. Ambil pin dan cocok di ruang di sebelah Mira. Baik. Saya ambil satu pin. Saya cucuk dia. Hati-hati Mira. Tajam tu. Cikgu. Saya letak di tengah-tengah boleh ke cikgu macam ni? Boleh. Okey. Okey. Satu permainan pandai, Mira. tradisional yang pertama kita belajar iaitu apa tadi? Batu seremban. Okey. Seterusnya, permainan kedua kita belajar sebelah Cikgu Zuriana pula. Kali Yang ini ini saya nak Mira pula eja. Yang kedua. Saya baca cikgu Ya, sila Mira. D-A-B-A-L-I-N-G ling. Baling. Betul? Okey. S-I-S L-I-L P-A-R par. Selipar. Apa tu Mira? Baling selipar. Pernah jumpa tak kita baling selipar ni? Baling selipar tu macam mana cikgu permainannya? Nanti kita akan Nanti belajar. kita akan tengok, Mira. Sekarang Okey. kita nak menamakan. Cuba Mira cari pula gambar. Okey. Baling selipar yang mana satu? Saya Cari yang cari, selipar, kelu-kelu dia. Selipar. Yeah. Sudah semestinya yang ini kan cikgu? Mira ni pandai sangat lah. Tapi Selipar. betul ke susun macam tu? Cikgu Zuriana, cuba betulkan Betul ke, cara Mira? lekatkan tu. Cuba pusingkan dia. Okey. Barulah betul. Baru Okey, dia lekatkan tegak. di tempat Jadi yang sebenar. lekatkan di tempat dia, Mira. Baiklah, saya letak di sini cikgu ya. Baling selipar. Wah, menarik. pandai, Mira. Tapi kan tadi cikgu kata cikgu ada slide yang cikgu dah sediakan. Betul. Ni sebenarnya kita namakan set induksi. Kita kenalkan dulu. Sekarang murid-murid, mari kita lihat slide yang seterusnya. Tada! Cing. Di manakah dia? Wah, di sini, Cuba cikgu. kita tengok. Seterusnya, kita tengok slide yang seterusnya. Baik. Kita tengok tajuk Okey, kita kita nak tengok permainan. apa yang kita nak eja. Cikgu nak Mira lah eja. Okey. Mira eja ya. Ya. C-E-C-P-E-R. Per. Ceper. Cepat. Ceper? Murid-murid betul ke cepat? Cepat tu apa? Tak tahulah cikgu. Kita tanya Cikgu Zuriana. Dia pakar cepat ke ceper? Cuba dulu. Silakan cikgu. Ejaan dia, Mira, yang sebenarnya ialah C-E-C P-E-R per. P-E-R. Per. Apa bunyi dia? Ceper. 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 Murid-murid, tengok tu. Kita ikut Cikgu Zuriana. Sekali lagi Cikgu Zuriana. Murid-murid ready ya? Okey. Kita mulakan sekali lagi. Sekali lagi Mira ikut sekali. C-E-C. P-E-R per. P-E-R. Per. Ceper. Bagus. Betul tak? Yeay. Okey, betul. cari pula gambar. Mana satu gambar dia?
Ceper. Cikgu, saya tengok ceper ni kan macam penutup botol lah, cikgu. Betul. Itu unik ni, permainan zaman dahulu kala. Kita guna bahan kita semula sahaja, Mira. Okey. Lepas saya mencari-cari, cikgu, kalau yang macam penutup botol, sudah semestinya yang ini. Betul. Cikgu, Ya. Sekarang lekat. Cari perkataan dia yang betul. Cuba tengok. Kalau macam tu, Mira akan lekatkan di board kita ataupun di permainan tradisional yang pintar ini. Dia? Cari Mira, di sini. Betul Mira. Okey. Bagus. Kita lihat slide yang kedua seterusnya. Seterusnya, kita ada apa agak-agak ya? Apa ni? Ini saya tahu. Cuba eja. Saya eja Jangan dulu. salah lagi, Mira. Okey, saya cuba ya. Yep. C-O-N-G, Cong. K-A-K-K, congkak. Oh, dengan hebatnya Mira mengeja. Saya cari. Mira. Kalau pandai eja, mesti pandai cari gambar dia, Mira. Okey, saya cari gambar. Saya pun sebenarnya suka main alatan ni, cikgu. Alatan Bagus, permainan Mira. ni. Okey, saya cuba cari, cikgu. Congkak ni, dia ada banyak lubang-lubang kan, cikgu? Betul. Dia ada guli. Betul? Dan sudah semestinya ini congkak. Betul, Mira. murid semua. Okey, sekarang kita lekat. Mana congkak dia? Di manakah dia? Congkak berada di bawah, cikgu. Betul. Betul Mira. Okey, saya tampalkan di bawah. Baik. Congkak. Tapi kan, Mira cuba tengok dekat sini. Perkataan congkak. Apa yang Mira rasa ada salah kat situ, rasa agak-agaknya? Yang salah mungkin daripada huruf C kot, G kot, cikgu. Salah, Cikgu Zurana? Huruf A? Ya, murid-murid semua. Okey, sebenarnya huruf A yang sebenar adalah mengikut perkataan di papan Yang ini. pintar. Okey, itu kita namakan di papan pintar. Okey, seterusnya, slide seterusnya. Ini kita dah belajar tadi. Baling selipar masa Baling set selipar. induksi dah betul dah. Kita ada dua lagi permainan. Okey, kita tengok seterusnya, slide seterusnya. Ini pun kita dah belajar Kita tadi. dah tahu, cikgu. Dah teka betul. Betul tak? Betul. Okey. Cikgu Zurana tengok. Ada berapa lagi yang tertinggal? Ada lagi dua. Dua. Magic. Ting. Cing. Siapa pernah main ni? Saya, Apa nama dia? Sebenarnya saya pernah main ni. Kita tarik tali tu. Betul tak, cikgu? Bukan baling macam... Balik macam tu. Bukan tarik tu macam main... Itu main Beyblade. Itu yang moden punya. Ya, moden. Saya kan Bahasa moden. dari zaman moden, Moden. Tuan Putri. Tak apa. Kita belajar nanti selepas ni. Okey. Okey, Baik. eja. Eja ya. G-A-J, S-I-N-G, sing. Gasing. Tadi J eja jadi jasing. Cikgu Zurana boleh betulkan? Okey, kita eja G-A-G-A, G-A-G, S-I-N-G, sing. S-I-N-G, sing. Gasing. Gasing. Murid di rumah jangan lupa ejaan mesti dengan yang betul ya. Okey, cari gambar gasing. Okey, gambar gasing. Saya cari. Dan di sinilah gasing tu, cikgu. Betul, di bawah ke di atas? Mira rasa. Gasing kita akan Boleh ke dipusing ke atas main? tak boleh, cikgu. Betul. Kita tarik ke bawah. Sekarang cari mana Okey, tempat ada gasing. gasing. Baik, Mira akan tampalkan ya. Cikgu, gasing ni kan, cikgu, kita kena main dia dekat permukaan yang rata kan, cikgu? Betul? Boleh Ya, ke kita main di tanah? Di tanah pun boleh. Boleh juga. Boleh kan? Tapi pastikan di dalam rata tanah yang tidak ada batu-batu yang banyak. Boleh, tapi dia tidak akan jadi yang betul lah. Dan mungkin gasing kita pun akan rosak juga kan, cikgu? Sebab dia ada mata di bawah tu. Tapi hati-hati, permainan gasing ni dia ada paku yang tajam di bawahnya. Okey. Akhir sekali. Cuba tengok slide terakhir. Ini apa pula ni? Keting-ting. Keting-ting, teng-teng, ting-ting. Yang mana satu betul? Saya rasa yang betul dia ialah ting-ting, cikgu. Teng-teng ke, ting-ting ke, ting-ting?
Semasa kecil-kecil dulu kalau kita main, selalunya kita akan sebut ting-ting. Tetapi kalau mengikut Dewan Bahasa, ejaan yang sebenar ialah keting-ting. Betul Mira. Keting-ting. Okey, Cuba mungkin Mira eja dulu. Saya eja ataupun kita boleh minta Cikgu Zuriana ejakan untuk saya sebab saya salah je tadi Cikgu. Okey, cuba Cikgu Zuriana. Kita belajar sama-sama ya, Mira. Okey Cikgu. Okey, ejaan dia ialah K-I-K T-I-N-G ting T-I-N-G ting T-I-N-G ting T-I-N-G ting keting-ting. keting-ting. Okey. Jadi murid-murid kat rumah kita ikut sama-sama keting-ting. Keting-ting. Dan satu je kan gambar yang tertinggal. Betul. Tinggal Okey. keting-ting saja. Okey. Dan inilah keting-ting tu. Keting-ting ni cikgu yang kita baling batu, di mana batu tu berada di situlah kita kena melangkah kaki kita di situ. kita Betul tak melompat. cikgu? Dia kena Melompat. ikut step 1, 2, 3. Dia kena. Dia tak boleh daripada kita nak mula tu terus baling kedua. Tak boleh. Dia kena baling ke 1 dahulu. Walaupun dia permainan tradisional zaman dahulu kala, dia tetap ada peraturan. Betul. Kita kena patuhi. Ya. Dan pemain semua kena patuhlah macam Cikgu Azim dah katakan. Kalau tak patuh nanti akan dikenakan denda. Betul. Nanti dia dah batal. Betul. Okey, dan ini ialah keting-ting. Baik. Saya betul, tampak Mira. juga. Wah, dah lengkap dah cikgu kita punya permainan tradisional. Sebenarnya Mira, kita di Malaysia ni bukan ada 6 saja. Kita ada banyak sebenarnya permainan tradisional. Betul. Cuma hari ini kita belajar 6 dahulu. Wah, okey. Benar itu cikgu. Tapi kan cikgu, kita ada satu lagi masalah yang kita kena selesaikan. Iaitu kita kena bawa turun cikgu punya layang-layang. Macam mana ni? Macam mana ni? Nanti kita tolong Cikgu Linda turunkan. Okey, kita tolong ya. Tapi kita berhenti berat dulu cikgu. Betul. Kita Kembali jumpa lagi sekejap. sebentar. Jangan ke mana-mana. Jom kita selamatkan layang-layang tu. Cepat. tinggi Tarik. Macam mana ni? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu, kita di mana? Kita berada di Taman Putri. Banyaknya permainan tradisional. Ini kita nak belajar sebentar lagi. Wah, baik cikgu. Kita tadi dah belajar mengeja lah cikgu. Ada macam-macam, ada 6 jenis permainan tradisional. Betul. Agak-agak lepas ni apa yang kita nak belajar sama-sama cikgu? Kita tengok magic dulu. Ada magic lah. Mira, magic Mira mana? Magic. Shing. Selamat datang ke Taman Si Putri. Wah, banyaknya permainan di sini. Dekat sini. Lihatlah permainan-permainan yang telah kita pelajari ejaannya tadi. Wah. Inilah dia permainan-permainannya. Saya dikelilingi lah Mira. Ya. Seronoknya saya rasa macam berada di satu tempat yang sungguh indah. Sungguh seronok ni. Dan saya tengok permainan ni semua menjadi besar. Ya, sama tinggi tak dengan saya? Itu yang kata magic ya Cikgu Zuriana. Ya, permainan ni saya dah tukarkan dia menjadi model-model yang besar. Wah. Supaya murid-murid di rumah dapat lihat dengan lebih jelas lagi. Seronok kan? Ada 5 semuanya dan ada tambahan yang saya buat supaya adik-adik boleh, murid-murid kita boleh tengok permainan-permainan dan kita akan tahu bagaimana cara untuk bermain permainan-permainan ini. Tapi Cikgu Zuriana,
permainan mana satu yang Cikgu Zuriana nak ajar kami kan, Mira? Banyak ni. Mana satu ni? Yang mana satu Mira nak tahu dulu? Cepat. Tadi kan Kanan, kiri, belakang. tadi kan kita tengok Cikgu Zuriana punya layang-layang tersangkut. Kita cuba bawa turun, lah terputus talinya. Jadi mungkin kita nak buat layang-layang ke? Boleh tak cikgu? Ya, kita akan buat craft layang-layang selepas kita mengenali cara permainan ini dimainkan. Kita main, kita tengok dulu cara dia bermain, Mira. Okey, boleh? Jadi Mira nak yang mana satu? Banyak ni. Nak tahu yang mana satu? Kalau saya pilih ceper, boleh ke cikgu? Boleh. Macam mana Cikgu Zuriana? Ceper ni bermain. Ceper tu di sebelah Cikgu Linda, dia diperbuat daripada apa yang Mira cakap tadi? Diperbuat daripada penutup botol. Saya ada yang sebenarnya. Bila penutup botol ni, sebab dia kecil, jadi saya jadikan dia besar. Penutup botol ni mudah didapati di mana-mana. Tajam tak cikgu? Dia tajam sikit je, tapi tak melukakan. Tapi kita kiranya kita ni menggunakan bahan kita semula lah cikgu kan? Ya, semua bahan-bahan yang mudah didapati. Dan dia sangat murah sebab senang kita dapatkan. Ya, dan saya tengok kat situ kan cikgu, kalau saya boleh bertanya, boleh ke kalau kita guna penutup botol yang plastik tu cikgu? Ke kena guna ini yang lebih tepatnya? Yang lebih tepatnya kalau daripada masa dahulu, memang ini sahaja yang ada, jadi kita main guna penutup botol yang ni. Tapi untuk penutup botol yang plastik tu boleh juga, tapi tak seronok seperti penutup botol tin ni. Wah, macam tu. Cikgu Zuriana, kenapa saya tengok kat sini ada 5? Ya, yang ini pun ada 5. Memang permainan ceper bilangannya 5. Jadi murid-murid kalau nak bermain permainan ceper, dia kena ada 5 lah. Ada 5. Cuma macam mana nak main nanti? Cikgu nak tunjukkan bila? Nanti saya tunjukkan. Wow, bestnya. Okey, seterusnya nak yang mana? Seterusnya. Cepat Mira, yang mana satu? Yang mana? Tadi saya dah pilih ceper. Mungkin cikgu boleh pilih cikgu yang mana satu kita nak main Yang hampir sama? Yang hampir sama sudah tentulah di sebelah kiri saya. Ya, batu seremban. Tadi kita dah kenal batu seremban masa mula-mula Mira tanya tadi. Pun sama macam ceper juga Mira. Dia ada 5 juga. Boleh juga guna batu. Dan selain daripada batu, yang ini saya jahit dan dalamnya saya letak beras atau pasir. Kreatifnya cikgu. Jadi inilah permainan batu seremban. Wow, okey. Sebab kalau guna batu, nanti tangan kita sakit kan cikgu? Sakit. Kalau pakai macam ni, sangat lembut dan kita sedap pegang. Ya, dan cikgu, permainan ni tak silap saya, dia ada tahapnya juga kan cikgu? Daripada tahap yang mudah ke tahap yang sukar? Ya, betul. Nanti kita akan pelajarinya. Wah, okey. Baik. Jadi Mira, rasanya zaman-zaman dahulu pun dah ada kebat sebenarnya kan? Kemahiran berfikir aras tinggi dah ada pada zaman dahulu sebenarnya. Permainan-permainan tradisional ni, dia mengasah minda kita dengan cara berfikir, mengira. Dan kita perlu berfikir bagaimana untuk menjalankan permainan tu dengan tepat untuk menang. Semakin hebat kita berkira, semakin hebat kita untuk menang. Macam mana agak-agaknya nak kaitkan ya. Tapi nanti cikgu akan tunjuk kepada saya dan juga kepada semua yang berada di rumah. Boleh cikgu Kita dah belajar 2 ni. Kita ada banyak lagi ni. Betul? Yang mana selepas tu? Kita boleh belajar congkak dekat belakang tu. Congkak. Congkak, saya pun bawakan congkak yang sebenar. Ini adalah congkaknya yang sebenar. Cikgu Zuriana, kenapa ada lubang besar? Kenapa ada lubang yang kecil? Lubang-lubang ni ada namanya. Yang ini kita panggil rumah. Yang ini kita panggil kampung. Setiap lubang ni kita akan kira untuk mengetahui berapakah bilangan biji yang kita akan masukkan dalam lubang. Kalau lubangnya ada 6, jadi 6 lah biji dalam setiap lubang ni kita masukkan. Jadi permainan ni dia bermula dengan cara kita pilih mana-mana lubang dan kita bawa dia menuju ke rumah. Kalau ada lebih, singgah rumah orang. Wah, macam tu. Jadi cikgu, maksudnya masa kita bermain ni kita boleh mengira kan? Memang. Bagusnya kita. Tapi kalau kita tak pandai kira 1, 3, macam mana cikgu? Kalau kita tak pandai kira kan, kita susahlah nak menang. Sebenarnya main congkak ni kalau pandai mengira, pandai mencongak, memang senang nak menang. Dan cara untuk menangnya cikgu, macam cikgu kata, kena pandai mengira dan juga kita kena kira siapa guli yang paling banyak di rumah tu. Betul tak cikgu? Okey, menariknya. Lagi kita nak tahu mana? So kita dah belajar congkak, ceper, batu seremban, ada 2 lagi ni dekat saya. Ada lagi ketinting. Boleh. Yang mana satu? Yang mana satu? Kita ambil ketinting lah cikgu.
Ketinting. Ke baling selipar dulu. Depan saya senang. Boleh cikgu. Ada baling selipar. Okey. Yang ini adalah baling selipar. Baling selipar ni senang je, kita pakai 2 pasang selipar. Okey, 1 selipar kita ambil untuk jadi pembalingnya dan yang 3 kita susun. Kita nak baling macam mana? Kita boleh baling. Boleh tak cikgu? Balinglah macam mana pun mesti aim pada selipar untuk dijatuhkan. Kalau dia rasa nak menang tu maksudnya dia kena jatuhkan semua selipar kan? Dia jatuhkan selipar dan dia perlu selamatkan diri dia supaya tak disentuh oleh pihak lawan. Dan dia perlu susun semula selipar ni sebagaimana yang asal dan apabila telah berdiri seperti asal baru dia menang. Maksud dia betul-betul gunakan kemahiran fizikal. Dia kena lari sana, dia lari sini. Betul. Kemahiran fizikal, zaman kemahiran dahulu. berlari, mengelak daripada kena tangkap. Seronok kan Mira? Seronok cikgu. Tadi cikgu kata memang gunakan kemahiran fizikal. Saya kira guna juga permainan fokus ataupun kita punya kemahiran fokus kita. Betul tak cikgu? Betul. Sebab dia nak target pada selipar yang dia nak jatuhkan. Dia merangsang dari penglihatan kita juga cikgu ya? Betul. Tapi kalau cikgu kan, kalau dia tak dapat peluang nak betulkan balik selipar, dia lari. Boleh ke cikgu? Dia ada minit dia ke tak cikgu? menang lah. Dia lari saja. Boleh tak cikgu? Bila dia lari terlampau jauh, dia dah kira kalah. Macam tu. Maksud dia tak boleh dia lari sana, dia lari sini Tak juga boleh. kan? Dia kena Tak berfikir. boleh lari satu kampung. Saya ingat saya nak lari je. Lari sampai kota tinggi. Jauh sangat tu cikgu. Tapi cikgu, saya ada satu lagi soalan mengenai dengan baling selipar ni cikgu. Berapa pemain selalunya main baling selipar ni? Pemain selipar ni biasanya lebih ramai, lebih meriah. Dia boleh dimainkan lebih daripada 2 orang. Jadi orang lain boleh tangkap lah. Ya, betul. Seorang yang membaling selipar, seorang tukang tangkap. Tapi kalau 2 orang kan tak best. Baik main ramai-ramai. Betul-betul. Okey, kita dah belajar. Tinggal apa lagi ni Mira? Kalau Mira nak pilih gasing, boleh tak cikgu? Gasing pun boleh. Mana gasing? Mana gasing? Gasing. Ting-ting. Di sini. Baik. Di sini ada beberapa bentuk gasing. Ada yang besar, ada yang lagi besar sebenarnya. Tapi saya bawa yang kecil-kecil lah, yang murid-murid boleh pegang. Anak-anak pada sekolah yang kecil-kecil kan. Jadi ini adalah gasing-gasing untuk anak-anak yang kecil. Jadi gasing ni dia mempunyai tali. Di mana di hujung tali ada pemegangnya ni. Nanti kita akan campakkan. Cuba cikgu campak. Campak. Nanti dia berjalan-jalan tak ke mana-mana. Jangan cikgu. Nanti jauh saya. Gasing-gasing. Jangan biarlah. Nanti dia kejar saya balik. Susah saya. Permainan gasing biasanya dimainkan di tanah yang lapang. Okey. Dan biasanya dia akan lukiskan bulatan. Jadi kita akan balingkan gasing tu di dalam bulatan tersebut. Kalau dia terkeluar? Jadi kalau terkeluar dia tak menang lah. Macam dia tu. baling dalam bulatan, kemudian pihak lawan akan datang dan cuba untuk asingkan dia punya gasing tu keluar. Nampak kat sini pun ada juga kemahiran berfikir aras tinggi. Macam mana dia nak kalahkan gasing yang ada dalam bulatan tersebut. Menariknya cikgu. Gasing ada, itu saya tengok diperbuat daripada kayu cikgu Ya, daripada kayu. Okey. Baik, itu ialah untuk gasing dan cara permainannya macam cikgu katakan tadi, semasa pihak lawan membaling gasingnya, lagi satu pihak kena baling juga gasing supaya gasing pihak lawan terkeluar. Gasing yang kekal itu akan dikira pemenang. Jadi tinggal berapa lagi ni? Kat saya ada wow dan sama macam ketinting. Saya suka sangat nak belajar ketinting lah. Ting 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 ting. Biasanya dimainkan mengikut giliran. Jadi dia akan membaling apa-apa objek mengikut nombor yang telah ditandakan tu. Jadi apabila giliran sudah sampai, dia akan baling pada kotak yang pertama. Lepas tu dia akan lompat mengikut bilangan nombor, dan apabila dia dah selesai, dia baling ke tempat yang kedua pula. Dia akan dikira kalah sekiranya dia baling tak tepat pada nombor. Maksudnya kalau dia terkeluar. Kalau dia baling tu terkeluar daripada nombor yang sepatutnya dia baling, dia kena berikan peluang kepada orang yang belakang dia pula. Macam tu. Dia kena tunggu belakang. Betul-betul kena fokus tu cikgu. Cikgu, kalau dia baling nombor 1, dia nak lompat tu menggunakan, Kalau dia baling nombor 1 tu tak boleh bijak.
Okey. Oh, dia tu kau kena lompat ke nombor 2. Betul. Oh, macam tu Mira. Okey. Macam mana agaknya? Nanti kita akan saksikan. Kita akan saksikan cikgu. Ya, ada video untuk Ada kita video saksikan. tapi saya ingat baru saya nak buat ting-ting-ting dekat depan tu. Susah sikit sebab kalau selalunya zaman dahulu mereka melukis di atas jalan kan cikgu? Betul, guna kapur boleh. Ataupun kalau dekat pasir tu guna kayu je. Dia ukir ikut je situ. Okey, kalau macam tu kita nak tengok bagaimana cara sebenar permainan keting-ting ni. Betul cikgu eh? Ya. Betul. Agak-agak kan mereka guna pasir ke ataupun mereka bermain di atas jalan tar. Kalau nak tahu, ayo kita saksikan terlebih dahulu video tersebut. Ayo. Nama saya Nuanisa, umur saya 6 tahun. Hai, nama saya Najira, umur saya 5 tahun. Mari bermain bersama kami. Wow, itu dia bagaimana cara untuk bermain alatan tradisional ni. Okey cikgu, itu kita dah tahu dah bagaimana cara bermain. Sekarang ni cikgu, ada satu lagi permainan tadi yang saya minta cikgu tunjukkan kepada saya bagaimana cara untuk kita buat dan main dia, iaitu layang-layang cikgu. Ya, Mira nak sangat tahu tu. Okey. Zuriana, Cikgu Zuriana, kita nak buat craft layang-layang kan Cikgu Zuriana? Betul. Cuba Cikgu Zuriana terangkan dahulu bahan-bahan untuk membuat layang-layang tu. Baiklah, bahan-bahan untuk buat layang-layang mudah saja. Kita perlukan kertas. Okey, kertas. Okey, untuk craft ni kita perlukan kertas saiz A4 pun boleh, kertas lukisan pun boleh. Okey, inilah kertasnya. Ya, kertasnya. Lepas tu kita perlukan pensel untuk kita melukis. Okey. Kita Alatan ada tulis, pensel, alat tulis, gunting, kita perlu adakan. Lepas tu kita perlu ada lidi juga untuk membuat dia punya rangka. Okey, sekarang kita akan membuat craft layang-layang. Ya. Pertama kali kita ambil pembaris Mira. Okey cikgu. Kita akan membuat garisan layang-layang. Bentuk dia kita akan buat seperti bentuk di depan ni. Okey, kita buat ya. Mari. Okey.
gunakan pensel. Okey, kita tengok cikgu buat ya. Okey. Sambil-sambil cikgu buat tu, saya tanya cikgu, apa beza layang-layang dengan wow ni cikgu? Apa bezanya? Cikgu Zuriana, boleh tolong bantu sementara saya lukiskan. Dia beza daripada segi reka bentuknya. Tetapi konsepnya sama saja. Kita perlu mainkan dia di kawasan lapang yang berangin supaya angin tu dapat terbangkan dia ke udara. Wah, macam tu. Tapi kalau wow tu lebih dikenali di negeri Kelantan, betul cikgu ya? Ini layang-layang. Okey, saya tengok cikgu dah siap dah tu. Ini dia kerangka layang-layang. Okey, murid-murid di rumah nampak tak kerangka layang cikgu dah hasilkan? Nampak cikgu? Okey, selepas tu Mira pun dah siap tadi kan? Saya pun sebenarnya dah siap. Kerana kita nak buat craft, kita kena buat hiasan tu ni. Okey. Kita ambil lidi. Baik. Okey, kita akan tampan. Tapi kan Mira, kita nak cantik, kita kena warna tau. Kita cari pensel warna. Kita boleh warnakan dengan cantik dan kemas. Okey, Mira ambil ni. Kita dah siap warna. Lepas tu nanti bila kita dah siap warna, kita akan potongkan dia. Betul-betul. Kita gunting. Kita ambillah warna yang kita suka. Warna apa pun. Kita warnakan dengan cantik. Okey. Baiklah. Kemudian bila dah siap, kita boleh gunting tau, Mira. Kalau kita nak gunting dulu pun tak apa. Mira warna, cikgu nak guntinglah dulu. Okey, cikgu Linda gunting. Dan saya tengok kan cikgu, bentuk layang-layang yang kita buat ni, bentuk dia nak kata petak bukan petak kan cikgu? Nak kata tiga segi pun, dia macam tiga segi ni Mira. Tapi maksudnya layang-layang ni memang ini sahaja satu bentuk ke ataupun kita boleh buat bentuk yang berlainan juga cikgu? Kalau Mira tengok pada zaman sekarang ni, terdapat pelbagai bentuk layang-layang dah. Kita boleh lihat di negara-negara lain dan juga di Malaysia, terdapat permainan layang-layang yang menggunakan bentuk seperti seperti ulat, serangga. Betul. Asalkan dia dapat diterbangkan ke udara. Kadang-kadang kita buat ada bentuk gergasi juga besar-besar tu kan, Cikgu Zuriana. Betul. Ada pesta layang-layang. Okey, cuba tengok sini. Kita gunting-gunting, cikgu dah warna-warna. Dah buat ekor dia. Cuba tengok sini. Wah, benar. Cantik kan, ada berbagai-bagai warna. Cuba tengok Mira punya yang Mira dah buat tadi. Saya punya, saya simpan terlebih dahulu cikgu. Simpan. Kejap lagi saya tunjuk saya punya macam mana. Kita berhenti berehat dulu cikgu. Okey. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Dah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Layang-layang terbang melayang, terbang melayang di tengah padang. Ini saya punya layang-layang dah siap dah. Dan cikgu punya pun dah siap juga cikgu. Ya, betul. Inilah dia craft layang-layang. Tengok, ada pelbagai warna. Cantik kan? Cantik cikgu. Meriah layang-layang kita. Kalau saya nak letak stiker ke corak-corak lain pun boleh juga kan cikgu? Boleh, mengikut kreativiti. Wah, macam tu. Dan layang-layang ni pun yang macam cikgu katakan tadi, cikgu menggunakan lidi di tengah-tengah cikgu. Betul, Sebagai rangka. Ini kerangka dia, Mira. Baik, itu dia. Dan cikgu, kita dah belajar tadi 6 jenis permainan tradisional dan juga cara bagaimana untuk bermain dia. Kan cikgu? Betul. Mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu ataupun kesimpulan tentang apa yang kita dah belajar hari ini cikgu. Ya. Okey. Baiklah murid-murid semua, hari ini murid-murid telah belajar mengeja, menamakan permainan tradisional dan murid-murid juga telah belajar cara bermain. Okey, sebenarnya murid-murid, masa murid belajar tadi, ada murid-murid belajar tentang pendidikan civic, iaitu negara kita, kebanggaan kita. Secara kesimpulannya, kita ni seharusnya mengamalkan atau mengekalkan permainan tradisional ini agar ianya terpelihara. Okey, kerana apa? Kitalah penyambung warisan. Okey, itu daripada saya. Okey,
itu sedikit kesimpulan daripada Cikgu Azlinda. Bagaimana pula daripada Cikgu Zuriana? Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Kita dah belajar tadi cara-cara untuk bermain permainan tradisional. Dan sebagaimana yang kita lihat, permainan tradisional ni amat mudah untuk didapati di keliling rumah kita. Ya, bahan-bahan dia. Daripada cepel, dapat daripada tudung botol. Dan kita boleh juga main ketenting di rumah dengan hanya melukis pada tanah. Betul. Dan untuk permainan tradisional ini, kita banyak menggunakan pergolakan anggota badan. Contohnya, kita gunakan tangan untuk mengimbang, melambung, dan kita gunakan kaki untuk melompat, dan macam kita main ketenting tu kan. Jadi dia dapat membina badan yang sihat. Selain itu juga, dia dapat menajamkan fikiran kita dan daya tumpuan kita. Jadi ia sangat bagus untuk murid-murid di rumah. Betul. Untuk masa PKP ni, kita boleh bermain dengan ibu bapa di rumah. Betul tu Cikgu Zuriana. Tepat sekali. Tapi kan Cikgu, macam tak seronok pula kalau hanya Mira sahaja yang berada dekat Taman Puteri ni. Nak juga mereka yang sedang menonton ni pun bersama-sama dengan kita juga mengenali alat permainan tradisional ni. Jadi mungkin mereka boleh scan QR code. Betul Cikgu Betul. Ada QR code yang kami paparkan di skrin. Jadi cepat-cepat ambil telefon pintar anda dan scan untuk bermain juga dan juga mengenali alatan permainan tradisional di Malaysia ini. Ya, boleh jawab kuis pada QR code tu. Ada kuis lagi Cikgu buat di situ Cikgu Dan kuis itu berkisarkan apa yang kita belajar pada hari ini sebagai pengukuhan. Okey. Ya, betul tu Cikgu. Dan Cikgu, saya nak tanya juga kepada Cikgu, macam permainan tradisional ni kan Cikgu sangat bagus sebenarnya untuk murid-murid prasekolah pun sama-sama mengenali dan juga belajar kan Cikgu? Betul. Sepatutnya kita membugarkan semula permainan tradisional ini di kalangan murid-murid kita. Betul. Seperti yang saya cakap, kerana mereka adalah penyambung warisan. Ya, tepat sekali. Sebab zaman sekarang mungkin kerana kecanggihan teknologi kan, mungkin kerana itu kita punya permainan tradisional ini sudah semakin lama seperti dilupakan. Betul Cikgu? Kita kena pelihara semulalah permainan tersebut. Betul. Dan kita pun dah belajar banyak sangat dalam kelas mahir kita pada hari ini dan saya yakin anda pun dah belajar banyak perkara juga dan di akhir rancangan ni kita nak menyanyi sama-sama. Cikgu lah yang nak menyanyi. Kita menari. Kita nak menyanyi dan menari lagu Ketipak Ketipung. Jadi terima kasih banyak-banyak Cikgu Zuriana dan juga Cikgu Azlinda atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Rakan sambil nyanyi kita bermain. Ayo kenal permainan dahulu kala. Jom rakan sambil nyanyi kita bermain. Ayo kenal permainan dahulu kala. Mainlah congkak buah bidara, janganlah silap masuk rumahnya. Kalau menimbang batu seremban, tangkap semua masuk ke tangan. Jom rakan sambil nyanyi kita bermain. Ayo kita kenal permainan dahulu kala. Jom rakan sambil nyanyi kita bermain. Ayo kita kenal permainan dahulu kala. Didik TV KPM